Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam sejahtera, salam rahmat mesra kepada ibu-ibu dan kepada ayah-ayah yang hadir pada malam ini, satu malam yang berbahagia, satu malam yang kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala cucurkan rahmatnya kepada kita dalam program yang kita ada di masjid pada hari ini dan pada malam ini. Alhamdulillah kita masih berada dalam taufiknya dan hidayahnya dan dalam nikmat pemberi Allah Ta'ala yang begitu banyak. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bagi saya, sebenarnya di kampung ini sudah tidak kurang daripada 2 kali saya pernah hadir ke sini dalam majlis ilmi yang ada di masjid ini. Tak kurang 2 kali. Lepas mari dah. Nah, malam ni malam yang 3 saya rasa hadir ke kampung ni dalam majlis muzakarah ataupun nasihat menasihati di antara sama kita. Malam ni saya akan muzakarah bersama dengan ibu-ibu, dengan ayah-ayah semua dalam satu maudhu' sebagaimana yang disebutkan oleh pengurusi sebentar tadi berkaitan dengan masyarakat Islam ataupun al-mujtama' al-muslim ataupun kita kata al-mujtama' al-islami, yang mana sedia kita tahu bahawasanya kita orang muslim ni ataupun orang yang beragama Islam ni, kita yakin dengan al-Islam yang kita beragama, yang kita ucap, yang kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ucapan 2 kalimah syahadah yang kita kata, yang kita ucap ni tidak menjadi ucapan yang sempurna kalaulah kita tidak kata dengan sekali dengan ilmu. Kalaulah kita hanya kata dengan tidak berilmu dalam arti, dalam makna kalimah ni, maka tidak sempurna ucapan kita. Dan kalaulah kita kata 2 kalimah ni dengan tidak ada keyakinan ni daripada lubuk hati, maka 2 kalimah yang kita ucap itu juga tidak sempurna. Sebab itu 2 kalimah yang kita ucap ini, kita yakin bahawa al-Islam, agama Allah Subhanahu wa taala
yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang sempurna, agama yang cukup lengkap. Maka di antara perkara yang disebutkan oleh Al-Islam, yang diatur oleh Al-Islam ialah kita orang Islam ni dia tak sempurna hidup secara perseorangan, secara peribadi, secara masing-masing hidup dia tak sempurna. Bahkan menjadi tabiat manusia dah kita ni pesen kena hidup ramai-ramai, kena hidup berjemaah, kena hidup bermasyarakat. Sebab tu sekurang-kurangnya kita ni berkelambing, ada suami, ada isteri. Kita nak duduk sore tak jadi, tak sempurna. Sebab tu malam ni cuba kita muzakarah bersama, kata masyarakat Islam ni dengan kalimah kita ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, apakah dia sifat masyarakat Islam dan apakah ciri-ciri masyarakat hak dipanggil masyarakat Muslim, balah mana kita nak pergi. Pada dengan kita ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab tu saya rasa kita yakin bahawa hak mula-mula sekali kita nak bawa masyarakat, nak jadi masyarakat Islam ni, nak jadi mujtama' Muslim ni, mula-mula sekali tidak lain tidak bukan satu masyarakat hak pesen kita kena akad dasar akidah Islam. Yang jadi teraju kepada masyarakat kita ni, kita kena akad akidah Islam, bawa naik ni. Kena akad akidah Islam. Sebab tu kita tidak peliklah kata agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, sejak daripada mula-mula sekali benar hak Nabi bawanya, bawa akidah. Ibu-ibu dan ayah-ayah, sebab tu penyelewengnya kita, silap kita, salah kita berpunca daripada kita lemah masalah pegangan, masalah akidah. Kalaulah kita perhati kepada didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang Nabi sangat-sangat mementing masalah akidah. Ibu-ibu dan ayah-ayah dan adik-adik, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mementing dalam masalah nak didik manusia ni. Nabi pergi berat masalah pegangan, masalah akidah. Akidah seseorang dengan Allah sebagai Tuhan dia. Akidah seorang dengan hari yang dia kena pergi. Dia gidah, dia tak boleh kelak mari dah. Ini akidah yang ditanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kecek walaupun dengan budak-budak, walaupun dengan kanak-kanak. Dengan budak-budak kecil Nabi tanam masalah pegangan, masalah akidah. Tidak peliklah yang ustaz pengurusi Azhar ayat saat ni kata penyelewengnya umat manusia ni dengan sebab tupunya, tohanya dan orang panggil longgarnya, kenanya masalah pegangan seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan hari pembalasan. Nabi satu kali dia wasiat kepada budak-budak kecil seumpama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi ada pesan. Satu kali selalu kita dengarlah hadis ini. Nabi naik kenderaan dengan Ibnu Abbas. Adik-adik dengar molek. Dan ibu-ibu, ayah-ayah dengar sebagai muzakarah. Seorang ayah patut dia ajar, seorang ibu patut dia tanam, seorang ustaz, seorang murabbi patut dia tanam masalah pegangan dan akidah kepada anak-anak. Nabi panggil Ibnu Abbas.
Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, iza sa'alta fas'alillah, wa iza ista'anta fasta'in billah. Nabi panggil budak. Nabi kata Ibn Abbas, budak, mu jagalah Allah. Allah Ta'ala akan jagamu. Boleh jadi kita bahasa pelik sekaligus, Allah mana jaga Allah. Allah Ta'ala tak perlu pada jaga kawalan siapa-siapa. Allah Ta'ala maha kuasa, Allah Ta'ala maha kaya, Allah Ta'ala yang tidak berhajat kepada apa-apa. Bagaimana jaga Allah? Yang dimaksud dengan jaga Allah ialah jaga garisan-garisan Allah. Hawa, adik, kalau sebenarnya adik berhajat kepada kawalan dan jaga Allah, adik-adik kena benar-benar jaga garisan Allah. Barulah Allah Ta'ala jaga. Barulah Allah Ta'ala bersama dalam pertolongan dia, taufiknya, hidayahnya. Ini makna jaga Allah. Jaga semaya, jaga hukum hakam, jaga garis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihfazillaha tajidhu tujahak, ihfazillaha yahfazka. Apabila mu nak minta, mu mintalah kepada Allah. Apabila mu nak minta tolong, mu minta tolonglah dengan Allah. Karena masa tidak banyak malam ini. Yang tamanya didikkan masalah akidah. Didikkan tanah akidah pada seorang budak, pada seorang pelajar. Barulah hidup kita terjaga dalam pimpinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu, kalaulah kita perhati masalah didikan, masalah tarbiyah ni, menjadi satu perkara pentinglah dalam kita nak bina mujtama' muslim. Wasiat Luqman, di antara wasiat Luqman yang berhubungan dengan akidah lain pada dia besar, kata ya bunayya la tusyrik billah, anakku jangan bersyirik dengan Allah. Luqman kata juga ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Anakku, kalaulah kebaikan ataupun kejahatan yang membuat tu, walaupun dia kecil sekalipun, halus sekalipun, sebesar sebiji sawi, kecil sikit, walaupun diletak ke dalam batu, walaupun diletak dalam langit, walaupun ditanam dalam bumi, sekalipun begitu, nanti akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke mahkamahnya di akhirat esok untuk beri balasan terhadap amalan yang membuat. Tak usah duk nusuk lah. Kalau nusuk pun punggung duk luar, ya na'udzubillah min zalik. Tidak boleh menusuk daripada pengetahuan Allah. Tidak boleh hilang walaupun sedikit daripada amalan kita, daripada catatan para malaikat yang semua kita akan baca pada hari akhirat esok, sebagai penghitung terhadap amalan yang kita buat. Ini akidah yang ditanam oleh seorang bapa yang kita perlu tanam kepada anak kita. Tak usah kita pergi nusuk lah, ni tak apa duk ngapak, kita juruk umpama kata. Puya pergi duk jauh pada mak pak, kita pergi ngaji radak mahawi, tiada kita ngaji di luar kampung. Kita jauh daripada kawalan ibu bapa, kita bahasa kata tak ada siapa dia tengok, tak ada siapa dia itar. Tapi ingatlah bahawa Luqman pernah dia pesan kata, mung senantiasa terikat dalam kawalan Allah. Tuhan dok jaga, Tuhan dok kawal, Tuhan dok tengok, Tuhan melihat, Tuhan dengar. Setiap benda buat walaupun kecil, semua tu akan dicatat oleh malaikat, akan dibawa data oleh Allah pada hari pembalasan esok untuk beri balasan dengan cukup adil. Ini akidah. Sebab tu beripungnya masyarakat Islam nak jadi Islam sungguh ni, masyarakat hak pasal kena akad Islam. Akad Islam, tak boleh akad hak lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun manusia ni kadang-kadang dia berlain ni pecakap berlain ni warna kulit, berlain ni pekat kedudukan dalam masyarakat, tapi semua itu Islam dia tidak beri penghargaan yang sangat-sangat penting.
Berlainan kulit tak apa, berlainan bahasa tidak apa. Sebab tu yang lebih sekalinya siapa dia? Orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Perbezaan itu untuk kita kenal mengenal, untuk kita ta'aruf. Sebab tu kalau ada orang yang menghinakan orang lain dengan sebab pekat dia, menghinakan orang lain dengan sebab huduh dia, tak jangak dia, menghina kepada orang lain dengan sebab miskin susah dia, maka Nabi sangat marah benda tu. Kalau kita panggil menghina seorang sebagai kata, hei anak orang hitam, Nabi pernah marah kepada orang yang menghinakan orang lain dengan sebab warna dia hitam. Karena itu daripada ajaran yang bukan daripada ajaran Islam. Ini makna Islam ni agama yang akad masalah akidah. Itu ciri yang pertama daripada masyarakat Islam. Yang keduanya, dalam masa yang cukup ringkas malam ini, ciri-ciri muwasafat ataupun sifat masyarakat Islam ni yang kita mesti hidup, iaitu masyarakat hak peseng ada saling berkasihan belah di antara satu sama lain, berlemah lembut di antara satu sama lain, terutamanya kepada orang-orang yang dhaif, kepada orang-orang yang susah. Hak ni jelas sekali kita dalam masyarakat. Peseng nak hidup ramai-ramai, peseng nak apa nama ni? Nah, hidup sekali ramai-ramai, wi seni, wi kena, wi molek ni, kita kena ada sifat kesia belah, berlemah lembut, kena ada senyum manis di antara satu sama lain. Itu adalah kasih mesra hubungnya di antara satu sama lain sebagaimana yang diajak oleh al-Islam. Selalu kita dengar Nabi SAW bersabda dalam buat bandingnya hubungnya kasih sayap, hubungnya berlemah lembut di antara orang Islam sama orang Islam ni, orang yang satu akidah ni. Nabi bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Allahu akbar. Bandingi hak Nabi banding ni, Nabi banding orang Islam sama orang Islam di sudut kesia belah di antara satu sama lain, di sudut berlemah lembut, di sudut berkasih sayang, bertimbang rasa di antara satu sama lain. Nabi banding dengan supaya satu jasad. Satu jasad. Balah mana satu jasad? Sakit kaki, mata juga turut bersama, tidur tak jenera, berjaga malam. Sakit gigi, dah anggota lain pun turut mengadu, berjaga malam juga, dengan demam juga. Allahu akbar. Ni hubungnya kasih sayang. Tak boleh jadi masyarakat hak biasa Islam kalaulah orang lain sakit kita tidur jenera sedap, tak boleh jadi. Ini adalah ciri dan muwasafat masyarakat Islam hak biasa kita duduk sekarang. Di antaranya lain pada kasih sayang tu, hasil daripada kasih sayang, kasih mesra saning, terutama sekali kepada golongan hak susah. Sebab tu kita tengok ayat Allah Ta'ala dia kutuk sangat kepada orang-orang yang tidak peduli kepada orang susah. Kalau kita dak baca semua ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tuhan panggil orang-orang hak balah mana? Mu tengok kedak hai Muhammad kepada orang yang dusta kepada agama, dusta kepada hari pembalasan. Pasal mana di antara sifat puak dia nya? Orang hak tinggal tak padu, tak peduli kepada anak yatim. Orang hak tidak beri galakkan dalam beri makan kepada orang miskin.
Sebab tu kita tengok ayat-ayat Quran pasang suruh kita ni beri makan kepada orang miskin, tolong anak yatim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal jari zil qurba wal jari. Ini di antara ayat Allah Subhanahu wa taala. Wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Ayat Allah Subhanahu wa taala suruh kita ni buat baik. Lain pada suruh sembah Allah, buat baik kepada ibu bapa, buat baik kepada adik-beradik, buat baik kepada jiran, buat baik kepada orang miskin. Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama." Ni mana kasih saya? Kesia belahlah kepada orang atas muka bumi ini, Allah Ta'ala akan berkesia belah kepada kamu. Ini mana kasih saya? Kita dapati seorang pada zaman dulu hak Nabi cerita, Tuhan bersyukur, Tuhan terima kasih di atas perbuatan seorang kerana dia ada sifat kesia belah walaupun kepada binatang. Bagaimana kalau orang itu berkesia belah pada manusia? Sekadar kesia belah pada binatang, hanying hak dahaga lapak air nak muma nak mati itu. Nah, seorang yang dia dahaga air, mari tengok telaga, dia boleh terjun dalam telaga ambil minum air segar molek naik, mari tengok seekor anjing yang duk jilat pasir dahaga nak mati dah. Dia teringatnya serupa dia lapar dahaga tadilah, dia turun ambil dengan kasut dia, wi minum kepada anjing. Siapa aku Tuhan tengok perbuatan dia, kata dia ni betul-betul jadi orang baik, jadi sebab dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita kasih sayang kepada manusia lebih pada binatang? Ini orang panggil kesia belah. Lain pada tu, daripada kesia belah ni lah dia timbul pula satu perkara lagi, at-ta'awun. At-ta'awun wa tasanut, makna berganding bahu dan bertolong-menolong di antara satu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sebagaimana kita buat benda molek pada hari ini. Nah, kita kutip derma khaira, nah, untuk buat satu benda molek ni. Kalaulah semua orang ni pakat duk masing-masing tak mau tolong benda hak molek ni, maka tak jadi benda. Ni mana kita ni bawa ciri masyarakat Islam. Apabila seorang tu imam, apabila kamar-kamar masjid musyarak, nah, ada metik satu-satu benda nak buat benda baik, maka ahli masyarakat pakat ta'awun, takat tolong-tolong, pakat berganding bahu, berkongsi dalam nak menjayakan benda molek. Ini juga daripada apa dia ni, ciri muwasafat sifat masyarakat Islam. Tapi kalau pakat tak tolong hari ni, maka tidak bolehlah kita kata apa yang kita dok tengok 700,000 tak akan boleh kalau kita tidak ada tolong-tolong di antara satu sama lain dalam buat benda baik. Karena orang mukmin ni pasal tolong-tolong, pasal kena tupai pergi mari. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Nah, saling jadi pembantu di antara satu sama lain. Ibu-ibu dan ayah-ayah yang dikasih sekalian, di antara simat ataupun ciri tanda masyarakat hak pasang Islami juganya, masyarakat hak pasang menyeru kepada benda baik. Allahu akbar. Nabi SAW buat banding. Kita duduk dalam masyarakat ni, supaya kita duduk dalam satu bahtera hak besar, kapal besar, perahu besar. Nabi buat banding balah tu. Wabila jepuk ni dah, setengah duduk belah atas, setengah duduk balik bawah. Orang belah bawah ni apabila dia berhajat kepada air, kena naik terus belah atas. Siapa ke dia rasa kata menyusah demo, kita nak minum air kena pergi naik ke atas. Apa kita tak tebuk lek bawah lalu? Kita tebuk lek bawah sebenarnya. Tak ada kena menyusah orang di atas.
Kalulah dalam bahtera tu orang atas ataupun orang seramai-ramai duduk dalam bahtera besar tu pakat duduk dia, tak ada kata apa. Belawi tebuklah dia nak berhajat pada air tebuk yang senang. Maka kapal saat ni dia tak akan sapa ke tebing dia. Selai lalu dah. Karena tak ada siapa dia nak tegur benda-benda hak tak molek. Hak nak timbul dalam satu masyarakat. Ni sebuah masyarakat hak Nabi banding. Balah tu lah kalau timbul satu-satu benda dalam masyarakat hak tak molek, tak ada siapa dia jadi cuming, tak ada siapa dia untuk nak suluh, tak ada siapa dia nak baiki, maka nanti kita terima nasib kehancuran. Nauzubillah min zalik. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tuhan dia suruh kita jadi, suruh adakan daripada kalangan kita ni, daripada kalangan kamu ni satu ummah yang peseng menyeru kepada benda baik, menyuruh kepada apa dia ni, benda baik dan benda ma'ruf, dan melarang pada benda mungkar. Sebab tu di antara pesan Luqman, lain pada dia ajak anak dia supaya ingat kepada muraqabah Tuhan terhadap dia, lain pada dia ajak anak dia supaya semaya. Tengok, seorang ibu, seorang ayah dia ajak anak dia supaya anak ni walaupun kecil bawa dah semangat jadi pendakwah kepada orang lain menuju kepada baik. Tanah semangat bawa apa dia ni, dakwah. Luqman ajarin kepada anak dia, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Walaupun anak dia kecil, ya hei anakku musmayalah, dan musuruhlah dengan benda baik, dengan benda ma'ruf, dan mularanglah daripada benda munkar. Bagaimana seorang budak kalau kita ajar dia, sejak kecil lagi dia ajar orang buat baik, dia nak jadi orang tak baik, dia tak jadi. Kalau dia nak ajar orang baik, nak ajar orang buat baik, tentu sekali dia kena mula pada diri dia jadi orang baik. Karena dia nak seru orang lain buat baik. Allahumma musta'an. Sebab tu di antara ciri masyarakat Islam ni, kita kena pakat wayak, kena ada kumpulan wayak kena baik, kena pakat lari, kena percuma lek tok imam, tok khatib, tok bila, kena percuma lek di antara pihak tok imam, tok khatib, tok bila kan makan masjid dengan pihak kan makan hak tok nebe, kan makan hak tok meneh, kan makan hak Allah, tu kena percuma lek, kena berganding bahu dengan buat benda molek. Ini di antara ciri masyarakat Islam. Nah, kena hidupkan ad-da'wah ilal khair. Di antara masyarakat ciri masyarakat Islam ni, karena sebenarnya Islam ni agama yang cukup lengkap sempurna belaka. Nah, di antara benda hak kita kena hidup dalam masyarakat ni, hak penting sangat juganya, kita kena hidupkan masalah keadilan. Allahumma musta'an. Kena hidup keadilan. Allahu akbar. Terutamanya pekak orang yang memimpin manusia, memimpin umat manusia, dia kena tunjuk keadilan. Sekurang-kurangnya orang jadi ibu bapa, dia kena adil di antara anak-anak dia. Kalau dia tidak adil di antara orang yang dia nak meretah tu, anak-anak dia yang tak adil di antara anak-anak dia, maka akan timbul, sekurang-kurangnya timbul hasad deki, timbul cemburu di antara anak-anak. Allahumma musta'an. Dalam masyarakat pun serupa. Kalau kita tidak tunjuk keadilan, kalau kita main bahagi orang tu orang ni, puak tu puak ni, kita tidak ambil kasih sayang, kita tidak ambil kasih mesra, kita tidak ambil letaknya dasar yang disukai oleh Allah, dasar al-Islam, maka nanti kita duduk dalam kezaliman, nanti kita akan menerima nasib yang buruk. Nauzubillah min zalik, bala petaka. Nabi SAW cukup-cukup dia tunjuk dasar keadilan. Di antaranya hak Nabi sabda kita dengan Nabi kata, maksudnya dia kata, kalulah Fatimah anak Muhammad
dia curi, nascaya aku akan kerak tangi. Allah. Kita pernah dengar tak? Nabi kata kalulah Fatimah anak Muhammad curi, aku nak kerak tangi. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang tunjuk dasar keadilan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walah itulah apabila kita tidak adil maka timbul haru-haru. Allahumma musta'an. Ibu-ibu dan ayah-ayah yang dikasihi sekalian, dalam masalah yang penting juga dalam kita nak bina masyarakat ni, kita tidak boleh lalai daripada masalah tarbiyah. Sekali dengan masalah ta'lim. Masyarakat hak Islam ni masyarakat hak pasal kena akal ilmu pengetahuan. Karena mula-mula sekali dah Tuhan suruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia tak lagi kita nak jadi orang Islam sempurna ni kalau kita tak mementingkan masalah ilmu pengetahuan. Dan ilmu hak kita nak bawa ni ilmu hak pasal hidup sekali dengan tarbiyah. Kita tak boleh pecah ilmu dengan didikan. Ini satu kesilapan kalaulah kita hanya ajar anak kita mengapa berilmu dah. Putih, tapi kita asingkan dengan masalah didik duk sekali. Kita tak ada didik, kita tak ada cara. Kita pergi masalah ilmu saja. Tidak kapus sekali, tidak gabung sekali dengan masalah tarbiyah. Ngaji-ngajilah hafal rukun Islam 5 perkara. Semaya 5 waktu hafal. Tapi dalam sekolah tu kita tidak berat masalah didik dia wismaya berjemaah. Kita biar masalah tarbiyah. Tak padu. Hanya masalah ilmu saja. Maka tidak jaya. Kena pergi sekali. Wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Oh ni hak Nabi apa Allah Taala hatta Nabi mari ni. Nah, hatta Nabi mari dalam golongan hak ummiyin ni Nabi mari baca ayat Allah, Nabi mari tazkiyah, mari membersihkan manusia daripada akidah hak tak kena, membersihkan manusia daripada akhlak hak buruk. Nabi mari ta'limkan, ajarkan ayat-ayat Allah. Kapus sekali. Didik ratik, ajar ratik, didik ratik duk sekali. Tak boleh kita asing. Terutamanya anak-anak kita, orang muda, betul-betul kena padu, kena peduli. Allahu akbar. Banyak-banyak hadislah. Nabi peduli, Nabi padu benar dengan orang muda. Orang muda ni, anak-anak kita ni besar dalam terlatih dengan masalah taat kepada Allah. Wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Orang muda hak besar terlatih dalam beribadat kepada Allah ni di antara orang yang boleh duduk bawah naungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok. Daripada 7 golongan hak boleh duduk bawah tu di antaranya orang muda hak besarnya terdidik dalam masalah beribadat kepada Allah. Kurang kita tengok hak orang duduk dalam saf semaya tu terdiri daripada orang muda. Hak banyaknya hak tua mengatuk dah. Duduk dalam saf tu. Hak mari mengaji hari Jumaat hak masjid dak mengajar tu orang mengatuk orang tu dah. Budak wairu tak ada. Hak kita naknya wis sekali hak wairu pun ada dalam majlis mengaji, dalam baris semaya. Karena kita tengok sahabat Nabi itu terdiri pada orang muda. Nabi itu beri penghargaan besar pada orang muda. Di antara Nabi bergalak kata orang muda orang ni boleh duduk bawah teduh. Orang muda hak pasal berani kata aku takut pada Allah. Kalau diajak oleh orang perempuan yang jangok, orang perempuan yang berpengkat tinggi, tapi orang muda ni yang terisi dengan iman, terisi dengan perasaan muraqabatullah, dia boleh kata aku takut pada Allah waktu diajak oleh perempuan yang jangok, cantik dan berpengkat tinggi untuk buat benda jahat. Karena dia terdidik dengan masalah muraqabatullah, terikat dia hubungnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa semasa muda tu satu masa yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an syababihi fima ablah. Di antara soalan hak Tuhan katanya
ialah soalan berkaitan dengan orang muda. Masa muda mu tu sejak pada mu balik mukallaf, siapa ke masa muda lebih kurang hampir-hampir 40 tahun tu masa muda. Masa muda hak mu kuat segala-gala tu mu perhabis kat mana? Kalau kita hak tua mengatuk ni kita boleh sesat. Tak apa, alhamdulillah kalau kita sesat waktu kita tua. Allahu akbar. Nah, sebab itulah sebagai malam ni kita muzakarah secara reka-reka. Ustaz ni pun dia rekah benar ni. Saya pun rekah juga dengan masa yang tengah malam kita malam ni. Nah. Walau bagaimanapun, nah. Sama-samalah kita mendekati diri kita dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kena baru semua masalah ilmu pengetahuan. Kita kena baru semua masalah iman kita, masalah ruh kita. Kita nak jadi manusia hak pesen sepenuh, molek, comel. Walaupun kita kenal kata kita ni banyak kelemahan, banyak ketaksiran, banyak kekurangan. Tak ada orang nak cukup belaka, jangok belaka, comel belaka. Tapi kita kena bertawaduk, kita berasa kekurangan, berasa ada salah situ, salah sini untuk nak baiki. Nah, untuk nak baiki lebih molek, lebih mulia. Sebab tu manusia dia tak jadi sempurna. Kalaulah tidak sempurnanya jasad tubuh badan dia, kalaulah tidak sempurnanya akal fikiran dia, kalaulah tidak sempurnanya ruh dia. Ini orang panggil manusia. Dia ada akal, dia ada ruh, dia ada jasad. Kita ni kadang-kadang hidup gomo masalah jasad saja ya. Tak ada pada masalah akal fikiran kita ni berhajat pada ilmu. Ruh kita ni berhajat pada ibadat. Kita nak besar perut saja tak jadi, kena besar kepala hati. Nah, kepala kita tu mana otak, kita kena besar dia dengan ilmu. Nah, ruh kita pun kena besar dia dengan masalah ibadat. Jasad kita pun kita kena kira juga. Ku jadi kuat, ku jadi ada rank untuk sama-sama kita bawa diri kita ni jadi manusia yang jaya di atas dunia dan selamat daripada siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat esok. Itulah sikit sebanyak sebagai apa dia ni muzakarah, utamanya kepada dia sendiri dan kepada ibu-ibu, ayah-ayah dan adik-adik pelajar, terutama juga kepada apa dia ni syabab, wairun semua tu. Ingatlah kita ni adalah apa nama ni harapan orang nak jadi tok nebe masa depan, orang hak kecil-kecil ni orang nak jadi tok imam masa depan boleh jadi tak ada orang jadi tok imam masa depan. Kalau kita tak hantar ngaji, tak didik molek. Lama bakal tak ada siapa dia nak jadi tok imam. Orang nak jadi tok nebe boleh jadi buru-buru bakal nak jadi tok nebe, tapi balah mana tok nebe hak dak pen kalaulah kita tidak didik anak-anak muda kita peseng ngaji, we jadi orang panggil laklai di setiap jurusan we ada mengaji hak peseng apa dia agama dan mengaji peseng apa dia ni ilmu-ilmu lain dalam masalah tadbir masyarakat dan sebagainya. Jadi orang nak bawa masyarakat masa depan tu orang yang berkualiti, orang peseng mikuna faham. Nak bawa masyarakat ke arah ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Saya minta maaf lah. Lajak gi 10 minit. Masa di tuntutan ni lajak gi 10 minit lebih kurang. Salah sila saya harap maaf dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.